Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin afdalin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tadhkir تعلم التعليم وتذكر وتذكر والنفع والانتفاع وكفالة الاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وتعامل الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Jadi insyaAllah pengajian ini seperti mana yang Haji beritahu tadi, kita akan buat sebulan saja guna dua kitab, sifat 20 dan juga Safinatul Najah. Dan kita mulakan dulu dengan kitab Tauhid, kitab sifat 20. Sebelum kita mulakan kitab, terlebih dahulu kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan keluarga, dan juga kepada alim ulama kedua buku ayat kita, dan khususnya kepada pengarang bagi kitab ini Habib Muhammad bin Abdullah bin Yahya, dan juga pengarang bagi Safinatul Najah Syekh Sumai, Syekh Said bin Sumai, dan juga kepada penterjemah kepada bumi yang dikenali Abdul Ghani Jabal Barat. Syukur billahi ta'ala Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulakan dulu dengan kitab Tauhid. Jadi secara ringkas kitab Tauhid ini nama pengarang ada di depan, Habib Muhammad bin Abdullah bin Yahya. Habib, kalau disebut Habib, maknanya dia ini daripada keturunan Rasulullah SAW, daripada keturunan Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain. Nabi kita ada anak ramai, tapi yang menjadi keturunan daripada Nabi adalah daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Anak Nabi kita ada 7 orang, kita sebutnya itu. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Tapi tak semua daripada keturunan ekor ini yang kita yang kita sebut hari ini sebagai Habib dan Sayyid. Banyak semuanya yang ada hari ini daripada 2 cucu Nabi, iaitu Hasan dan Husain, yang kedua ni anak kepada Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah, juga Sayyidina Ali Abu Talib karramallahu. Anak Sayyidatina Fatimah pun ada ramai, bukan 2 orang kan. Kalau kita tengok bagi sirah, anak kepada Sayyidina Ali bukannya hanya 2 tu, tapi yang 2 ini dia ada kelebihan, kerana banyak hadis daripada Nabi duk sebut tentang kelebihan 2 cucu ni. Sebab itulah ada segala keturunan daripada Sayyidina Hasan dan Husain, maka dipanggil keturunan Rasulullah sehingga ke hari ini. Dan kebanyakannya kalau di sebelah Mesir dan lainnya disebut sebagai Sayyid, keturunan Sayyid. Kalau di Malaysia pun dulu-dulu kita dengar dengan nama Sayyid, kan? Sayyid. Di sebelah Terengganu ada, di sebelah Johor ada dan sebagainya. Jadi orang panggil Sayyid. Kemudian akhir-akhir ini masyhur dengan Habib. Sebab apa? Sebab panggilan Habib ini daripada sebelah Yaman. Apabila seorang itu daripada keturunan Nabi dan dia alim dan sebagainya,
maka kita panggil kepada dia Habib. Kenapa? Habib ini kekasih. Karena supaya timbul rasa cinta kita kepada keturunan Nabi, maka kita panggil Habib. Dan Nabi itu di antara gelarannya adalah Habibullah. Nabi itu banyak, salah satunya Habibullah, kekasih Allah. Sebab itu keturunan Nabi kita panggil Habib. Baik, jadi pengarang dia daripada salah seorang keturunan Nabi, Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Dia seorang daripada Indonesia. Di pengenalannya ada di muka surat 20, muka surat 2. Cerita singkat saja. Dia orang Betawi, Jakarta. Orang Indonesia ni ada banyak, dia punya kelompok. Salah satunya adalah Betawi. Betawi ni buah daripada orang Indonesia lah. Ada Jawa, ada Palembang, ada Banjar dan sebagainya. Betawi salah seorang. Baik, jadi itu saja. Kemudian kita akan masuk terus kepada kitab. Katanya Bismillahirrahmanirrahim. Jelas boleh dengar? Boleh dengar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelum kita panjang pergi ke mukadimah dan sebagainya, kita cerita sikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Bismillahirrahmanirrahim ini dia ada bab yang perlu kita tunaikan. Di setiap kitab dia akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di setiap kuliah semua guru-guru dia akan ceritakan sebuah sikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan huraian Bismillahirrahmanirrahim ini terlalu panjang, sehingga kan sebahagian ulama dia hanya buat kitab tentang Bismillah sahaja. Sebahagian ulama dia buat kitab untuk mentafsir menerangkan Al-Fatihah sahaja. Sebab apa? Kerana Bismillah ini dipanggil Ummul Fatihah. Sebagaimana surah Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab, Bismillah dinamakan Ummul Fatihah. Al-Quran Ummul Kutub. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan daripada langit, sebahagian ulama menceritakan ada 140 suhuf disebut di dalam Al-Quran. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf ni kitab-kitab yang diturunkan daripada langit kepada para nabi. Sebahagiannya diberikan kepada Nabi Adam, sebahagiannya diberikan kepada Nabi Syekh, sebahagiannya kepada Nabi Musa. Selain daripada kitab Taurat, sebelum itu pun ada kitab yang lain yang diberikan kepada Nabi Musa dan sebagainya. Dan jumlahnya semua 140. 140. Kemudian yang 100 buah tu, segala isi kandungannya berada, maknanya berada di dalam 4 buah kitab, iaitu kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. 4 merupakan kitab-kitab yang wajib kita tahu lah. Dan segala isi yang terkandung di dalam 4 kitab ni ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Dan segala isi yang ada di dalam Al-Quran itu maknanya terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Dan segala isi yang ada di dalam Al-Fatihah ini terkandung di dalam Bismillah. Sebab itulah Bismillah ini dipanggilkan Ummul Fatihah, ibu kepada Fatihah. Dan Fatihah ini dipanggil Ummul Kitab, ibu kepada Al-Quran. Dan sebahagiannya menyebut juga di dalam, contohnya dalam tafsir Asy-Syafi'i mengatakan isi yang ada di dalam Fatihah Bismillah itu terkandung pula di dalam huruf ba. Huruf ba. Karena ba ini dia ada makna dia. Makna ba adalah bi kana ma kana wa bi yakun ma yakun. Apa makna ba? Ba ni maknanya bi. Tuhan kata bi, maknanya dengan aku. Kana maka ada apa yang telah ada, berlaku apa yang telah berlaku. Wadi, dan dengan aku, kata Tuhan,
yakunu ma yakunu, selagi akan berlaku ataupun selagi akan ada barang yang lagi akan ada. Maknanya di situ ada isyarat kepada ilmu tauhid. Segala apa punca yang berlaku hari ini, yang ada, yang tak ada, bala, nikmat, hujan, panas, sebagainya ada daripada Allah. Itu isyarat yang terkandung di dalam huruf Ba. Di dalam huruf Ba. Baik. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok pada lafaz Bismillah. Bismillah maknanya dengan nama Allah. Ar-Rahman yang amat murah. Ini terjemah kita lah Melayu kan. Ar-Rahim yang amat penyayang. Itu kita terjemah sebagainya macam itulah. Bismillah dengan nama Allah. Dan dimulakan huruf dengan huruf Ba. Tak mulakan dengan huruf alif. Itu ada sebahagian ulama isyari, ulama ahli isyarat yang mengisyaratkan, memberitahu bahawa permulaan Bismillah kenapa mula dengan huruf Ba, kenapa tak mula dengan huruf lain. Asal Bismi adalah ismu, betul tak? Nanti nama betul tak? Asal Bismi itu Ba, kemudian ismu ada alif setelah huruf Ba. Kemudian di mana alif itu? Alif itu digugurkan kerana terlalu banyak penggunaan Bismillah. Oleh kerana itu dihilangkan huruf alif itu sama bunyi Ba, Bismi. Dan huruf Ba itu dipanjangkan kepala. Apa ada huruf Ba? Kepala dia dipanjangkan. Itu kaidah khat penulisan yang mana telah diisyarat, yang disebut oleh Umar Abdul Aziz, Khalifah Islam zaman Abbasiyah dulu. Dia kata awwilul Ba. Apabila kita nak tulis Bismillah ini, panjangkan Ba. Paling huruf Ba tu panjang sikit. Ba kepala itu kita panjangkan. Sebab apa? Di situ ada beberapa benda. Pertamanya, sebahagian ulama kata kerana isyarat bahawa asalnya ada alif. Bila dibuang alif, maka Ba itu dipanjangkan. Dan kedua, sebahagian ulama menyebut bahawa oleh kerana Ba ini direngkukan, disandarkan, disambungkan dengan Ismullah, maka ditinggikan. Asal dia rendah saja, orang yang rendah. Oleh kerana dia berbesar, dia difengkukan dengan nama Allah, maka diangkatkan dia menjadi tinggi. Itu isyarat kepada hati kita lah. Apabila hati kita berdamping dengan Allah, maka kita ni akan menjadi orang yang tinggi, orang yang mulia. Ba tu asal tulisnya rendah, tapi oleh kerana dia duduk dengan Bismillah, maka ulama tinggikan. Itu ada beberapa isyarat. Dan dimulakan dengan huruf Ba yang asalnya rendah. Sebab apa? Itu isyarat bahawa suruh kita ini menjadi orang yang tawadhu. Mulakan nak kita apa dengan sifat yang rendah ini, itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebahagiannya lah yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara faedah yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim ini, kata ulama, kalau kita amalkan dia, kita baca 21 kali sebelum kita tidur, maka kata ulama kita akan sejahtera daripada mati wujud, gangguan syaitan, rumah masuk kecil. Sebelum tidur baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Maka malam itu insyaAllah kita tidak kena gangguan istiqamah lah. Dan juga gangguan daripada syaitan. Setengah orang kan tidur, bila dia tidur ada gangguan, maka baca Bismillah 21 kali. Dan juga aman dari rumah masuk dicuri sebagai apa? Pagar. Dan juga mati dulu. Apabila orang tu dia sentiasa ada amalan yang kita baca waktu kita tidur, bukan ada orang di rumah kita, itu saat kita nak suruh sampai serah pada Allah. Kita baca dengan nama Allah, maka Allah akan jaga rumah kita. Nabi Nuh alaihi salam ketika dia naik bahtera disebut apa? Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Dia hanya sebut separuh sahaja, Ar-Rahman Ar-Rahim tak sebut.
Maka Allah bagi kejayaan pada dia. Dia tak tenggelam di dalam lautan. Kita sebut sampai benar, takkan tak terselamatkan. Takkan tak terselamat. Bismillah ni diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Mengikut sebahagian tafsir penyebut Bismillah ni ayat yang pertama di ayat yang diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam kata, selama mana anak cucu aku beramal dengan itu, maka dia akan selamat. Kemudian diturunkan pula kepada Nabi Allah Ibrahim. Sebahagiannya kata Nabi Allah Ibrahim baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebahagiannya kata Nabi Allah Ibrahim baca ayat yang lain. Maka Allah tukarkan api yang panas menjadi sejuk. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan Al-Quran kata, wahai api, kuni bardan, jadi sejuk. Jadi sejuk, wa salaman, dan sejahtera kepada Nabi Allah Ibrahim. Mana ada baca bismillah? Nabi Allah Sulaiman diturunkan juga kepada dia Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata malaikat ketika turunkan bismillah itu kepada dia, sempurnalah kerajaan engkau. Sebelum kita sempurna lagi. Nabi Allah Sulaiman ni Allah bagi kepada dia satu kerajaan yang hebat. Tak ada kerajaan yang seperti dia. Semua tunduk kepada dia. Ifrit kah, jin apa kah, semua tunduk kepada dia. Tapi tak sempurna lagi melainkan setelah Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim kepada Nabi Allah Sulaiman. Yang mana ada di dalam surah An-Naml kan? Ayat itu kan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ini salah satu daripada ayat Allah. Jadi kita baca, maka diturunkan kepada para nabi, turun kepada Nabi Sulaiman, kerajaan dia jadi sempurna. Turun kepada Nabi Allah Ibrahim, apinya sejahtera. Turunkan kepada Nabi kita lagi, segala para ayat diturunkan. Kebanyakan ayat diturunkan bismillah. Maka kalau kita baca bismillah, insya-Allah sejahtera selamat. Sandarkan diri kita ni kepada Allah yang tak pernah tidur, tak pernah zina. Dia akan jaga kita. Seperti cerita daripada kisah Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah ini kita masyhur, kita tahu ini wali Allah. Wali Allah. Dia pernah ada pencuri yang masuk rumah dia. Ada pencuri yang masuk rumah dia nak mencuri barang. Rumah dia bukan ada apa pun. Dia masuk pihak mana ada Rabi'ah waktu itu tengah hidup. Waktu pencuri masuk, dia ambil barang, dia bolam bekas, dia pun nak keluar. Bila nak keluar, dia tengok pintu tak ada. Dia tengok pintu tak ada. Kemudian dia dengar satu bisikan suara. Hadis dia bagi, iaitu suara yang tak ada tuan. Dia kata letak barang tu. Dia letak barang, dia nampak pintu. Dia angkat balik barang, pintu hilang. Dia letak barang, pintu ada. Dia angkat barang, pintu hilang. Berulang kali. Akhirnya ada suara tu berbunyi lagi. Dia kata suruh tinggalkan barang itu. Kenapa? Kerana ketika Rabi'ah sedang tidur, Habibnya sedang jaga. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tuhan jaga dia. Jadi kita waktu kita tidur tu, siapa nak jaga kita? Tuhan yang jaga kita. Macam mana Tuhan jaga kita kalau kita tidur tak ingatkan Tuhan? Jadi sebelum tidur pun ingat dulu pada Tuhan. Baca zikir Bismillah, baca doa tidur dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Katanya jadi dekat dalam tidak banyak sangat pada di sini. Sebab huraian tu panjanglah, kata Ibnu Abbas. Kalau aku huraikan karangkan tentang syarahat bismillah ini tak cukup 70 ekor unta menanggung lebaran. Seekor unta boleh tanggung banyak. Tapi Ibnu Abbas kata tak cukup. 70 tu tak cukup lagi untuk menanggung syarahan yang ada di dalam bismillahirrahmanirrahim. Nampak semakin luas ilmu seseorang, dia akan lebih banyak syarahannya dia boleh mensyarahkan. Jadi kita masuk katanya segala puji bagi Tuhan, seru sekalian alam dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya dan menarik akan kelebihan kurniaannya.
Jadi kata dia, pujian ini bagi Tuhan. Segala puji. Kenapa dia kata segala puji? Segala puji bagi Tuhan. Ini isyarat kepada pujian yang 4 jenis. Puji ini hanya ada 4 jenis saja, dia tak banyak pun. Yang dipanggil puji, qadim bagi qadim, qadim bagi hadis, hadis bagi hadis, hadis bagi qadim. Qadim bagi qadim ini Tuhan puji diri dia. Innahu sami'un basir. Tuhan puji diri dia. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin, wa fawqa kulli dhi 'ilmin alim. Yang mengatasi orang yang ada ilmu itu, yang lebih alim daripada segala orang alim adalah Allah yang Maha Alim. Dan banyak lagi ayat Allah memuji dia. Maka itu pun bagi Allah. Allah memuji makhluk. Allah memuji makhluk. Innahu awwab. Allah memuji Nabi. Innahu awwab. Sesungguhnya dia ni orang yang suka bertaubat. Allah puji sebahagiannya. Wa kana taqiyya. Dia ini orang yang bertakwa. Tuhan puji makhluk. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tuhan puji kepada Nabi. Jadi banyak yang puji-puji itu pun kepada Allah. Pujian itu sebenarnya hak Allah, bukan hak makhluk. Hak lagi dua, hadis bagi hadis. Kita puji sesama diri kita. Saya puji Abang Jai, saya puji Abang Amin, saya puji Haji Nazri dan sebagainya. Kita puji sesama diri. Kita kata Masya Allah fulan-fulan baik, Masya Allah fulan ni rajin, Masya Allah. Kita puji sesama diri kita. Itu pun hak Allah. Dan kita puji yang terakhir hadis kepada qadim, kita puji Allah. Maka itu pun hak Allah. Segala jenis puji akan balik kepada Allah. Sama ada Allah puji kita, kita puji Allah, kita puji makhluk, semua itu hak siapa? Hak Allah. Kita puji kawan kita pun sebenarnya hak Allah. Sebab apa hak Allah? Sebab Allah yang bagi kelebihan yang ada pada dia sehingga kita memuji dia. Siapa yang bagi jadi dia macam tu? Allah. Maka dia layak dipuji. Kenapa? Kerana Allah yang bagi kebaikan kepada dia sehingga kita puji dia. Sebab itu puji itu hak Allah. Kalau Allah puji makhluk pun hak Allah. Sebab apa? Sebab Allah puji makhluk tu baik kerana Allah yang bagi jadi dia baik. Kita pun sebenarnya nisbah makhluk pun ada benda tu, cuma kita kadang tak perasan. Contohnya macam mana? Saya selalu buat perumpamaan sebagai tukang. Tukang apabila dia buat rumah, dah siap rumah banglo, dia kata, ish cantik rumah yang aku buat ni. Dia puji siapa sebenarnya? Dia puji siapa sebenarnya? Diri sendiri. Dia kata sebab apa? Sebab dia hebat, dia boleh jadi ke rumah. Pujian tu untuk diri dia, bukan untuk rumah. Memang rumah cantik, tapi dia yang bagi jadi cantik. Kerana dia hebat, maka pujian tu patah balik kepada dia. Itu dia puji rumah. Kalau orang lain yang puji rumah, ada orang lalu, cantik rumah ni. Siapa orang cakap sungguh, hebat sungguh, gah sungguh, besar sungguh. Siapa yang bahasa seronok, siapa yang bahasa bangga? Tukang ada sebelah ni lah, arkitek dia dalam hati, aku lah yang buat kalau nak tahu. Dia bangga, kenapa dia bangga? Kita tak puji dia. Kita puji rumah, besar sungguh rumah ni, cantik sungguh rumah ni. Kita tak puji pun dia. Tapi kenapa dia rasa bangga? Sebab memang layak yang dia dapat pujian tu, kerana dia yang bagi jadi rumah. Walaupun kita tak puji dia, kita puji buatan dia, termasuk kita memuji. Jadi sama kita puji sama makhluk. Kita puji makhluk, kita kata si fulan pandai, si fulan baik, si fulan sebagainya lah. Jadi sebenarnya kembali bagi Allah. Kenapa? Kerana itu ciptaan Allah. Berhaknya Allah. Sebab itu bila orang puji kita, kita kata apa? Alhamdulillah. Bila orang puji kita, kita kata Alhamdulillah. Pujian tu sebenarnya bagi Allah. Bukan Alhamdulillah kita seronok dah. Maksud Alhamdulillah tu pujian tu untuk Allah, bukan untuk kita. Yang mana pujian itu katanya dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya dan menarik akan kelebihan kurniaannya. Kerana apa kita memuji Allah? Kerana Allah bagi nikmat kepada kita. Sebab tu kita memuji Allah. Puji ini salah satu daripada syukur. Syukur daripada lidah kita.
Syukur ada syukur dengan anggota, ada syukur dengan lidah. Apabila kita dapat nikmat, kita kata apa? Alhamdulillah. Itu pujian kita. Itu pujian kita dan juga syukur kita. Syukur lidah orang bagi, bukan syukur hakikatnya dah. Syukur hakikatnya apa? Hakikat syukur itu apa? Kita menggunakan nikmat yang Allah berikan ke arah jalan yang Allah redai. Itu syukur hakikat. Guna nikmat yang diberi ke arah yang diredai. Itu hakikat syukur. Alhamdulillah syukur juga, tapi bukan hakikat syukur. Itu hanya syukur lisan saja, lidah kita. Ada syukur lisan, ada syukur hati, ada syukur anggota kita. Bagaimana kita mensyukuri nikmat akal yang Allah bagi pada kita? Ngaji dengar, ngaji fikir tentang kejadian Allah, fikir siapa Tuhan kita. Itu kita syukur dengan nikmat akal. Allah bagi kita akal. Akal ini apa yang Allah redha dengannya. Kita buat apa supaya Allah redha dengan akal kita? Kita guna untuk berfikir dengan kejadian Allah, ilmu yang Allah suruh kita ngaji, itu syukur. Kalau akal kita tak mau ngaji, akal kita tak mau guna kepada yang Allah redha, suatu hari nanti Allah akan tarik balik nikmat yang diberi. Karena syukur itu kata ulama, saydul mafqud wa qaidul mawjud. Syukur itu saydul mafqud, dia memburu suatu yang hilang, suatu yang tidak ada. Kalau kita tak ada benda tu, kita syukur, maka benda tu akan datang. Dan juga qaidul mawjud, dan dia itu pengikat suatu benda yang dah ada. Akal ni dah ada kepada kita, kita syukur, maka dia tak hilang, dia ikat nikmat tu. Dan dia akan memburu suatu yang tiada. Apa? Allah tambahkan lagi kecerdikan akal yang ada pada kita bila kita guna kepada yang Allah redha. Kalau kita tak guna, Allah akan tarik balik. Itu kata ulama tu ambil daripada Al-Quran. La in syakartum la azidannakum, aku tambah. Hampa syukur aku tambah. Itu dipanggil saydul mafqud. Dia mencari, dia memburu nikmat-nikmat yang lain, dia akan bertambah. Tapi kalau kufur, nikmat tak akan bertambah, bahkan dihilangkan lagi. Buktinya apa? Orang yang tak pernah menggunakan akal, satu hari nanti tua-tua dia akan jadi jajak. Begitu juga bila kita datang menuntut ilmu ni, kita bersyukur dengan segala anggota yang Allah bagi kepada kita. Mata kita melihat mata kita melihat guru, syukur dengan nikmat mata. Telinga kita mendengar ilmu, itu syukur dengan nikmat telinga. Akal kita berfikir, itu syukur dengan akal. Tangan kita pegang pen, kaki kita melangkah, itu syukur yang ada di seluruh anggota kita. Yang ni yang Tuhan kata, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit daripada golongan hamba aku yang syakur. Syakir maknanya orang yang bersyukur. Tapi kalau syakur, yang banyak bersyukur. Sebahagian ulama kata orang yang syakur ini adalah orang yang dalam satu masa tu segala anggota dia bersyukur. Dengan makna apa? Dia guna ke arah yang Allah redai. Salah satu cara untuk kita kata guna seluruh nikmat yang Allah bagi ni adalah dengan kita datang mengaji. Mengaji ni seluruh dan lain-lain lagi lah ibadah yang Allah bagi harta, kita gunakan kepada kebaikan. Itu contohnya. Baik. Itu nikmat-nikmat yang Allah bagi. Dan selawat yang paling lengkap dan kesejahteraan yang paling sempurna ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian keluarganya dan sahabatnya. Selawat ni minta Allah datangkan kepada Nabi kita. Selawat, apa makna selawat? Apa makna selawat? Kalau kita berselawat tu apa maknanya? Kalau Tuhan berselawat tu apa maknanya? Tuhan kata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian Tuhan kata pula ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuhan berselawat, innallah berselawat, wa malaikatahu dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Tuhan berselawat. Apa makna Tuhan berselawat? Tuhan memberi rahmat kepada Nabi. Selawat daripada Allah maknanya rahmat kepada Nabi. Tuhan sentiasa berselawat kepada Nabi, maka Tuhan memberi rahmat kepada Nabi. Wa malaikatuh, dan malaikat juga berselawat. Apa makna selawat daripada malaikat? Maknanya istighfar. Selawat daripada malaikat dengan makna istighfar. Malaikat tak bagi rahmat, malaikat ini beristighfar.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu ke atas Nabi. Apa makna orang beriman berselawat kepada Nabi? Maknanya istighfar, maknanya ad-du'a wa tadarrur. Kita berdoa kepada Nabi dan kita merendahkan diri kita kepada Nabi. Selawat ni banyaklah kelebihan-kelebihannya. Bahkan sebagian ulama kata akhir zaman ni perbanyakkan daripada kamu selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni ada macam-macam sirah, cara-cara kita nak berselawat. Tidak ada larangan selagi mana selawat kita tu tak melanggar had yang syarak letak, tidak ada masalah. Berselawatlah bagaimanapun kita nak berselawat kepada Nabi. Pujilah bagaimanapun kita nak puji kepada Nabi, sekira-kira kita tak melampau seperti orang Yahudi ataupun Nasrani. Sebab mereka melampau terhadap Nabi dia. Mereka memuji sampai kita kata sampai melampau. Sampai mereka kata Nabi mereka itu Tuhan Thalithu Thalatha. Ada 3, bapa, ibu dan roh. Kan? Bapa, ibu dan roh. Itu berpunca daripada apa? Kenapa mereka kata mereka ni ada 3 Tuhan? Ada bapa, ada ibu dan ada sebahagian di dalam kitab tafsir ada ceritakan asal usul kenapa mereka boleh sebut macam tu. Asal usul daripada kitab yang dulu-dulu memang disebut di dalam kitab Bismil Abi wal Ummi, dengan nama bapa dan ibu. Tapi maksud di situ bukannya maksud Tuhan ni. Sebab istilah yang diguna dahulu adalah bapa itu ditujukan kepada Allah, ibu tu bukan ditujukan kepada manusia, tidak. Tapi mereka salah faham, maka mereka ambil zahir ayat, maka lingkup. Seperti mana akhir zaman ni kalau tak pakai zahir ayat, dia akan lingkup. Seperti mana orang Yahudi dan Nasrani yang dulu-dulu lingkup. Sebab apa? Sebab mereka pakai zahir ayat yang dulu. Dalam kitab mereka kata nama bapa, nama ibu dan juga nama anak, maka mereka duk ingat mereka ambil zahir ayat. Begitu juga dengan Al-Quran yang ada hari ini. Kita tak boleh pakai mana-mana ayat Al-Quran yang ada makna tashbih, zahirnya diserupakan dengan makhluk, tak boleh. Kita tak boleh. InsyaAllah nanti ada masa di tempat-tempat yang tertentu kita akan sebut dan bincangkan benda itu. Dan seterusnya, adapun nikmat Allah Ta'ala yang amat besar. Sampai pukul berapa? 10.30 kan? Dan seterusnya, wallahu a'lam bishawab. Bagi itu kita betul. Bulan depan nak mula lepas maghrib boleh. Pak insya-Allah kalau nak belum. Kalau. Lepas tu nak baca esok lagi kan. Ngantuk pula. Kitab yang kedua adalah kitab fiqh. Tadi kita tauhid. Kita nak mengenal Tuhan. Jadi agama kita ni terdiri daripada 3 kata malaikat kan. Dalam hadis Sayyidina Jibril tu, yang mana hadis di dalam Arba'in Nawawi ada sebut hadis tu, Sayyidina Jibril datang menyerupa seorang lelaki yang mana dan kami tak kenal, kata Sayyidina Umar. Tiba-tiba datang dengan janggutnya hitam, pakaian yang putih, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia pun sandak lutut dia kepada lutut Nabi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidai, dia pun letak tangannya kepada paha Nabi. Kemudian dia tanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian Nabi jawab dan dia kata sadaqta, betul. Fa'ajibna lahu, kata Sayyidina Umar, kami pun pelik. Jadi dalam hadis itu nak cerita apa? Nak cerita agama kita ni ada 3, iaitu Islam, iman dan ihsan. Patah balik di dalam hadis itu ada huraian ya. Jadi agama kita ni perlu ada iman, Islam dan ihsan. Iman dan Islam ini wajib, mesti ada. Ihsan nak melengkapkan agama. Kalau orang tak ada ni, tak nama beragama. Tak ada din, tidak ada agama. Bagaimana kita nak mengetahui isi kandungan yang ada di dalam Islam? Di dalam kitab fiqh. Bagaimana kita nak mengetahui isi kandungan yang ada di dalam iman? Kitab tauhid. Ada 2. Bagaimana kita nak mengetahui isi kandungan yang ada di dalam ihsan? Kitab tasawuf. Kena ada 3-3 ni, baru orang tu sempurna beramal.
Sebab kalau dia ada salah satu pun tak sempurna. Kalau dia ada iman sahaja, dia ada iman tapi tidak ada Islam, maka dipanggil fasik. Dia beriman, dia percaya Tuhan, percaya malaikat, percaya Rasulullah, pada semua dia percaya, tapi dia tak bayar. Dia duit banyak tak pergi haji, maka dipanggil fasik. Orang Islam yang berbuat maksiat fasik. Kalau dia ada Islam tapi tidak ada iman, namanya munafik. Dia mayang, dia puasa, dia zakat, dia pergi haji, dia duduk dengan kita semua, tapi dalam iman dia tak percaya. Tak percaya kepada Al-Quran, tak percaya kepada Nabi, tak percaya kepada Tuhan. Percaya kat Tuhan tu selalu taklah kan. Dia tak ada yang tak percaya Tuhan. Hak main mayang, hak main puasa ni, dia tak ada hal tu. Tapi sebahagiannya apa? Tak percaya qada qadar, itu banyak. Tak percaya dengan kitabullah Al-Quran, itu banyak. Tolak satu benda di dalam Al-Quran, itu makna tak percaya pada Al-Quran. Perkara yang zahir yang ada dalam Al-Quran dia tolak, dia tak mau terima, dia tak beriman. Dia tak beriman dengan kitabullah. Satu pun tak boleh tolak. Ada sebahagian kelompok yang mengkafirkan kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar. Dia cukup marah kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka jatuh kufur sampai yang tidak percaya tentang sahabatnya Abu Bakar kepada Nabi. Sebab apa? Dalam Al-Quran menyebut idhuma fil ghar kan. Dua mereka ni duduk di dalam gua. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Disebut kalau kita tak percaya, maknanya kita tolak isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Ada orang yang tak percaya peristiwa Isra. Mana mungkin zaman dulu Nabi boleh pergi dalam satu malam. Dia tak percaya, maka dia kufur. Kenapa? Terang-terang dalam Al-Quran kata subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Tuhan dah sebut dalam Al-Quran. Itu orang yang tak percaya. Macam mana kita nak merincikan semua ni? Adalah kitab tauhid dan kitab fiqh. Dan akhirnya kita tasawuf nak menyempurnakan agama kita. Habis. Kemudian Safinatun Najah ini adalah kitab fiqh karangan Syekh Salim bin Sumail. Dia seorang ulama dari sebelah Yaman ataupun Hadramaut. Dia seorang ulama yang alim lagi warak. Kerana kewarakan dia ini, kitab karangan dia ini Allah terima. Dan apabila Allah terima, maka karangan dia ini disebarkan ke seluruh alam. Kebanyakan negara Islam ni ada sekolah-sekolah yang mengaji kitab dia, Safinatun Najah. Mana-mana pondok di Malaysia, Indonesia, Fatani mengaji kitab ini. Itu berkat kepada ikhlasnya Syekh Salim bin Sumail ini. Syekh Salim bin Sumail ini di antara diceritakan bahawa dia ni orang yang sangat tawadhu, suka mengkhatamkan Al-Quran. Diceritakan dia tawaf, ketika dia tawaf Kaabah Baitullah 7 kali itu, dia mengkhatamkan Al-Quran sekali khatam. Dia tawaf 7, dia tawaf ujung kali jauh jalan satu baca Al-Quran 7 pusingan, khatam satu Al-Quran. Masya Allah. Kita satu tahun pun tak khatam-khatam. Tutup Gagah-gagah bulan puasa, bacalah Al-Quran tiap-tiap bulan baca. Kalau rajin boleh sebulan satu kali. Kalau kita tak mampu, buatlah 2 bulan sekali khatam. Kalau tak mampu, bagi ada. Kalau tak mampu juga, setiap malam khatam sekali. Itu paling tak mampulah. Tiap-tiap malam sebelum tidak, khatam sekali. Baca Qul Huwallah 3 kali. Baca Qul Huwallah 3 kali, dapat pahala khatam satu Al-Quran. Berdasarkan hadis Nabi. Nabi kata satu Qul Huwallah itu bersamaan dengan 1/3. Jadi ada dulu orang perempuan yang ada seorang tu, dia minta solehah. Di zaman sahabat dulu ni ada perempuan yang solehah. Dia kata aku tak mau kahwin melainkan lelaki yang tiap-tiap malam khatam Al-Quran. Dia pekat tak berani nak masuk Mina. Kata ada seorang lelaki yang berani masuk Mina. Dia ada lagi lah banyak syaratnya, tapi kita nak cerita tentang tu je. Dia buat macam-macam syarat. Ada yang syarat apa macam-macam. Salah satunya dia tiap-tiap malam kena khatam. Itu seorang lelaki ni berani. Dia masuk Mina. Tiba-tiba tiap-tiap malam dia tengok tak baca apa buat. Kata boleh khatam Quran tiap malam. Dia kata ya, aku khatam Quran 3 kali keluar sama dengan sekali khatam.
Itu kelebihan qul huwallah kan. Syekh Saleh ni bukan baca qul huwallah 3 kali bertawah dah. Betul buat betul lah. Apa yang itu Syekh Saleh bin Sumair Al-Hadrami. Dan kita pun dah hadiahkan Al-Fatihah kepada dia kan. Kemudian kita masuk huraian pada Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita cerita tentang Bismillah. Bismillah ini setiap ilmu ada bahasan. Kalau hak ngaji nahwu, hak siapa ngaji nahwu saraf, dia akan tahu bahasan dia akan ceritalah bismi, huruf jar, ismi majrur, asal mushtaq ismi daripada sumu, ikut basrah, kalau Kufah kata daripada wasama, dan berbagai-bagai lagi. Kalau saraf dia cerita cara saraf, kalau mantiq dia cerita cara mantiq, kalau fiqh cara fiqh, kalau apa qiraat cara qiraat, kalau tasawuf cara tasawuf, kalau tauhid cara tauhid. Segala ilmu ada perbahasan pada bismillah. Pada fiqh ini kita pegang kitab fiqh, maka kita cerita tentang fiqh. Sebahagian daripada perbahasan pada fiqh dia menceritakan hukum hakam yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Hukum hakam pada Bismillahirrahmanirrahim ada beberapa hukum. Salah satunya apa? Wajib. Bila wajib? Dalam solat. Kenapa wajib dalam solat? Kerana dia satu juzuk daripada Fatihah. Mengikut mazhab siapa? Mazhab kita mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ittifaq ulama satu ayat daripada ayat Al-Quran. Siapa yang kata Bismillah bukan ayat Al-Quran kufur, kerana dia menolak ayat Al-Quran. Dalam surah An-Naml yang saya sebut tadi, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi khilaf adalah Bismillah pada awal setiap surah, adakah itu ayat ataupun bukan ayat Al-Quran. Sebahagian ulama kata bukan ayat Al-Quran. Sebahagiannya adalah qurra daripada Madinah. Kebanyakannya kata bukan, termasuk mazhab Maliki. Mereka kata Bismillah bukan daripada permulaan mana-mana surah, bukan daripada Fatihah, bukan daripada Al-Baqarah, bukan dari Ali Imran, dan bukan pada mana-mana surah. Cuma sunat kita baca. Sunat kita baca. Tapi dia bukan ayat. Sebab itu sebahagian imam-imam yang mereka yang penjimat Saudi dan sebagainya, dia bawa terus Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tak baca Bismillah. Tapi kalau imam itu faqih, orang alim, dia akan baca kerana meraih Asy-Syafi'i yang mengikut di belakang. Jadi kita orang alim sunat meraihlah. Kalau di Mekah itu meraih banyak mazhab sebab ramai itu. Dan sebahagian mengatakan Bismillah ayat di setiap surah. Bismillah ayat pertama dari Fatihah, Bismillah ayat pertama dari Al-Baqarah, Bismillah ayat pertama dari Ali Imran, Bismillah sehingga An-Nas ayat pertama. Itu kebanyakan pendapat mengatakan begitu, dan juga salah satu pendapat daripada mazhab Imam Syafi'i. Dan sebahagian pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan Bismillah itu hanya ayat pada awal Bismillah, pada awal surah lain bukan ayat. Itu yang ada di dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i. Sebab itu pada kita Bismillah tu tulis ayat yang pertama. Sebab itu kita kena baca di dalam solat. Mazhab kita ada hadis-hadis dalilnya, mazhab Maliki pun ada hadis-hadis dalilnya. Masing-masing ada dalil. Ikut kita mengikut mazhab. Jangan jadi setengah orang yang dia campur-campur. Dia duduk, dia bermazhab Syafi'i, dia ikut wudu Syafi'i, semuanya ikut Syafi'i. Tiba-tiba bab tu dia dengar ada ustaz yang baca hadis Fatihah tak perlu baca Bismillah, dia kata ini ada hadis tak payah baca Bismillah. Itu salah, pemikiran yang salah. Kalau kamu tak mau baca Bismillah, ikutlah mazhab Maliki. Berada dalam mazhab Maliki, Fatihahnya, solatnya ikut teruslah. Kalau kamu bermazhab Syafi'i, maka bacalah Bismillah. Kita ambil satu-satu jalan. Kenapa ada banyak mazhab? Rahmatan lil alamin juga untuk rahmat kepada kita juga. Kalau ada satu pendapat sahaja susah, kita kena ikut yang tu. Ada orang yang sesuai. Ada orang suka naik highway, betul tak? Ada orang yang tak suka naik highway, dia suka jalan kampung. Dia kata boleh tengok macam-macam. Highway laju dia tak mau. Jadi orang ni masing-masing, maka ikut kesesuaian dan tempat yang dia berada. Kita boleh tak bermazhab Maliki? Boleh. Itu mazhab yang sahih. Boleh tak bermazhab Hanafi? Boleh. Ikutlah. Kalau kita ada ilmu, kita belajar, nak beramal dengan mazhab Maliki boleh, tak ada masalah. Tapi kita dalam situasi ramai mazhab Syafi'i, ketika bersama dengan orang, kena meraihlah mazhab Syafi'i di Malaysia.
Kalau kita seorang-seorang nak beramal dengan Maliki atau Hanafi atau Hanbali, tak usah. Itu salah satu hukum yang ada pada bismillah, nak wajib. Ada ketikanya sunat. Sunat ketika apa? Bismillah. Ketika kita buat perkara yang ada zibalin, kata Nabi. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata bahawa setiap urusan perkara yang ada harga, nilaian dia di sisi syarak, tak mula dengan bismillah, tak berkat, mudahnya kurang berkat. Jadi mengarang kitab ni urusan yang syarak anggap elok tak? Syarak ambil berat tak dengan urusan kitab? Maka kena baca bismillah. Sebahagian ulama kata maksud zibalin ini yang ada kekacauan dalam fikiran kita kalau kita tinggalkan. Kita nak pegang kitab ni, kita kena guna kepala kita kan. Maka sunat baca bismillah. Kalau tak guna bismillah, kurang berkat. Bukan tak berkat, kurang berkat. Makan nasi zibalin tak di syarak? Zibalin kalau kita lapar sahur kepala. Sahur kepala kan. Kalau kita beli nasi, tiba-tiba orang curi nasi kita, marah tak? Oh marah. Amat tu maknanya ada zibalin. Zibal kita ni fikiran kita ada sesuatu dengan benda ni. Sebab tu sunat baca bismillah. Kalau tak baca bismillah, berkat tak? Kurang berkat. Faedah yang ada pada nasi tu kurang. Kalau dia boleh, kalau di dalam nasi tu ada apa nutrisi sebagainya, pada buah ni ada vitamin C, vitamin D, vitamin E, X, Y, Z semuanya. Kalau kita tak baca bismillah, kurang berkat dia. Kurang faedah dia kepada diri kita. Sebab apa? Siapa yang bubuk vitamin C? Siapa yang bubuk vitamin E tu? Siapa yang bubuk bermacam-macam vitamin tadi kan? Siapa yang bubuk? Tuhan yang bubuk. Jadi bila kita sebut nama dia, maka Allah tambahkan dia. La in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur kepada aku bagi nikmat, kamu baca bismillah, aku tambah. Tapi kalau kamu tak bersyukur, aku dah bagi buah kepada kamu, aku dah bagi makanan, tapi kamu sikit pun tak sebut nama aku, tak baca pun bismillah, maka Allah hilangkan keberkatan yang ada pada makanan tadi. Itu sunat, datangkan bismillah. Ada hukumnya makruh baca bismillah. Ada pada suatu benda yang makruh zati. Benda tu memang makruh kita buat, maka tak sunat baca bismillah. Contohnya apa? Cabut ubat. Apa hukum cabut ubat? Makruh. Nabi kata jangan kamu cabut ubat. Kenapa? Kerana itu nurul muslim. Itu adalah cahaya orang Islam nanti di hari kiamat. Orang yang ada ubat itu ada cahaya, insya-Allah ada cahaya banyak. Awak ada cahaya banyak. Ubat itu ada cahaya. Jadi di akhirat ni dia bercahaya. Jadi makruh. Bila makruh cabut, boleh tak kita baca bismillah? Hukumnya pun makruh. Makruh bismillahirrahmanirrahim cabut ubat. Makruh. Melihat kemaluan sendiri baca bismillah. Apa makruh? Kemaluan sendiri kan, kemaluan apa isteri kan, makruh baca bismillah. Haram. Haram pada benda yang haram zati. Minum arak haram, maka haram baca bismillah. Haram baca bismillah. Nak minum arak haram. Nak berzina baca bismillah, haram. Betul-lah. Duk biasa baca bismillah, naik zina ada haram. Hukum baca tu dah dapat dosa yang lain. Adapun haram yang arzi ataupun makruh yang arzi, itu tidak makruh baca bismillah. Contohnya makan bawang. Makruh makan bawang kan? Nabi tak makan bawang putih. Sebab ketika mana Nabi pergi ke Madinah, Abu Ayyub Al-Ansari kan, ada makanan yang dia jamu Nabi, Nabi tak makan. Maka Abu Ayyub kata, kenapa ya Rasulullah tak makan? Rasulullah kata, aku ini suka jumpa dengan tetamu. Tetamu datang jumpa aku. Jadi kalau aku makan bawang, maka akan mengeluarkan bau yang akan menyakiti tetamu. Maka aku tak makan bawang putih. Sebab makanan tak ada bawang putih. Maka bermula semenjak itu Abu Ayyub Al-Ansari mengharamkan bawang putih masuk dalam rumah. Itu cintanya dia kepada Nabi. Apa Nabi tak suka, buang terus. Walaupun dia suka. Apa yang Nabi suka, terus suka. Mundur Nabi suka. Ada buah-buahan yang Nabi suka. Maka bermula semenjak itu Abu Ayyub Al-Ansari kata, aku akan mulai hari ini aku suka benda ni. Itu cinta dia kepada Nabi. Kita cinta kita kepada Nabi aja mana? Apa hak Nabi suka kita suka dah. Apa hak Nabi tak suka kita tak suka dah.
Kalau tak macam tu, maknanya kecintaan kita tak cukup kuat lah. Tengok sirah Nabi macam mana, apa yang Nabi suruh. Syama'ilun Nabawi, Syama'il. Habis. Itu di antara hukum-hukumnya lah. Hukum-hukum yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini di antara kisah orang yang selalu membaca Bismillah ini banyak faedah dan siapa yang beramal. Dikisahkan bahawa seorang tu dia sentiasa baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia orang tua, dia lelaki tua. Cerita ini disebut dalam kitab-kitab. Dia lelaki tua, dia setiap kali makan minum dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Istiqamah, tak pernah tak baca. Sampai ada satu cerita, dia punya hamba, hamba dia perempuan lah. Zaman dulu ada hamba. Dia cerita piramid 3 abdul lah. Dia hamba, boleh hamba. Zaman dulu ada hamba. Jadi dia ada seorang jariah perempuan, hamba perempuan. Hamba dia ni muda, dia dah tua, dia tak suka dulu dengan tuan dia hak tua. Maka dia nak pergi mati cepat supaya dia boleh merdeka. Sebab tuan dia kata kalau mati merdeka, dia pun bagi racun kepada tuan dia. Selama bertahun-tahun dia duduk selalu bagi racun, tapi tuan dia tak pernah mati-mati. Lepas tu dia pun tanyalah satu hari pada tuan dia. Dia kata ada satu soalan nak tanya. Dia kata kenapa? Dia kata aku ni tiap-tiap hari selalu bagi racun kepada hang makan, tapi pasal apa? Tak jadi apa-apa pun. Pasal apa tak mati pun? Maka tuan dia kata pasal apa hang bagi racun kat aku? Dia kata aku tak suka dengan hang, duduk lama dah hang tua. Aku tak suka dengan hang. Lepas tu dia pun kata, tuan dia pun kata, aku tak jadi apa-apa sebab apa? Aku sentiasa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kau selamat dari Allah, sejahterakan racun ini, hilangkan racun ini dengan berkat nama Allah. Dengan berkat nama Allah, Allah hilang. Sebab kita sentiasa sebut nama dia, maka Allah pun sayang kepada kita, maka Allah hilangkan racun ini. Dan lelaki tua tadi pun memerdekakan amal dia. Dan kadang hang tak suka, tak apalah, merdeka. Itu di antara cerita Bismillah. Jadi kita setiap hari bacalah Bismillah. Setiap urusan pekerjaan kita ni baca Bismillah. Nak pakai setiap satu benda ada doa, tapi kalau kita tak ingat koman-koman Bismillah. Nak pakai baju tak ingat doa pakai baju, baca Bismillah. Nak tanggal baju tak ingat, baca Bismillah. Nak makan, nak minum, doa hak lain tak ingat, baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup betul. Tapi Allah barik lana dengan tetap lah. Baca lah kan. Tekan tetap tu. Tapi kalau Allah tak ingat, tak mesti doa, baca Bismillah. Awalkan apa-apa dengan Bismillah, maka kita akan mendapat keberkatan. Apa-apa pun kita mula dengan menyebut nama Allah dulu. Kalau mula kita ingat Allah, maka akhir dia Allah akan beri kejayaan kepada kita. Kemudian alhamdulillah kita buat Bismillah. Kita sampai sebelum kita. InsyaAllah bulan yang akan datang kita akan mula lebih kurang pukul 8 kan, InsyaAllah. Lepas main maghrib tu dia tak kalu sikit. Dan wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal muslimin waj'alna minal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.